أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah. Pada malam ni kita dapat bersama dengan seorang pendakwah yang terkenal, didatangkan daripada Ipoh ke kandang saya, Ustaz Muhammad James, yang ada di sebelah saya, untuk kita sama-sama meraihkan, memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali saya bawa salam daripada pengurusi masjid kita, yang amanahkan kepada saya tadi dia WhatsApp sebabkan dia terpaksa bergegas ke Putrajaya atas urusan keluarga dan tak dapat bersama dengan kita pada malam ni. Dan beliau minta supaya saya mewakili beliau untuk sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua jemaah. Sebagai mukadimah, saya betul-betul nak nak rasmi lah, nak buka sikit lah, lepas tu terus saya nak passing mikrofon lah kan. Tapi Ustaz James tak bagi. Lalu kalau Ustaz James kalau tak bagi kena dengar cakap dia kan? Okay? Jadi saya pun terpaksa dengar cakap Ustaz James. Saya kena cakap 15 minit. Lepas 15 minit baru saya bagi kat Ustaz James. Sebagai mukadimah pada malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami angkat penyebutan nama Nabi Muhammad. Allah punya sayang dekat Nabi Muhammad ni sehingga Allah memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak saat ni dikumandangkan azan maghrib di seluruh negeri Pulau Pinang. Dalam azan tu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat kita solat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ditinggal. Tak ada seorang manusia dalam dunia ni tuan-tuan yang kalau tuan-tuan tengok akan ada manusia yang mengenang akan nama baginda ni, Nabi Muhammad seorang lah. Dan tak ada orang lain yang sampai ke tahap macam tu. Kalau baru ni kita tengok Emmanuel Macron kan Macron ke? Macron ni ada dua maksud. Satu Perdana Menteri Perancis tu, satu lagi yang kuih Macron tu. Kuih tu tengah famous lah ni Ustaz, Macron tu kan? Kalau kita tengok adanya orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau kita kaji-kaji balik, yang ramai puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun berlungguk-lungguk ada. Kan, kalau tuan-tuan buka dalam buku 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dikaji oleh seorang orientalis barat nama Michael Ishaq. Dia kaji tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh. Dia kaji pasal Nabi Muhammad, kaji pasal Confucius, kaji tentang Nabi Isa alaihissalam, dia kaji tentang Mahatma Gandhi, dia kaji tentang Jawaharlal Nehru, dia kaji 100 orang. Dia kaji biografi depa. Kemudian dia kata, saya terpaksa meletakkan Muhammad di tangga yang pertama walaupun saya tidak beriman dengan Muhammad. Kerana kesimpulan dia, Nabi Muhammad seorang lelaki yang berjaya di dunia dan akhirat. Siapa kata? Michael Ishaq. Profesor K.S. Ramakrishna Rao di India, di universiti di India, tulis satu buku, Muhammad the Prophet. Dia
puji Nabi Muhammad dalam buku dia. Dia kata Nabi Muhammad ni seorang pembela anak yatim. Nabi Muhammad suami yang paling baik pada isteri-isteri dia. Nabi Muhammad bapa yang penyayang. Nabi Muhammad jeneral perang yang paling adil. Kesimpulannya, dia kata Muhammad, tak pernah aku jumpa seorang lelaki yang paling sukses dalam dunia ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir Edward William, saya sebut sikitlah beberapa nama sebab nak buktikan pada tuan-tuan, kalau ada satu manusia yang menghina Nabi Muhammad, rupanya masih lagi ramai manusia yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir Edward William dalam buku dia History of Intellectual Development of Europe, dia puji Nabi Muhammad. Dia kata orang Eropah ni kena belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahatma Gandhi, pejuang keadilan di India. Tuan-tuan kenal kan Mahatma Gandhi tu? Dia Aceh Bayan Baru. Kan? Melawak sikit. Saya melawak ni bukan apa, ketak duduk sebelah ustaz. Kan? Berpeluh-peluh saya dah ni duduk sebelah ustaz. Kan? Kami kat Ustaz Jim ni memang kami takut. Kan? Ustaz Jim ni kekanda kami yang besar kan. Kan? Kalau dalam grup WhatsApp pun saya berani tengok tak berani jawab. Kan? Okey tuan-tuan. Mahatma Gandhi bila orang bagi 2 jilid sirah Nabi dalam bahasa Inggeris, bila dia baca, habis dia baca, dia menangis. Dia kata aku tak pernah jumpa seorang manusia yang sehebat Muhammad. Dan Nabi Muhammad, bagi pandangan Mahatma Gandhi, dia kata apa? Kalau ada orang kata Islam itu disebarkan dengan pedang, itu tak betul. Sebab Muhammad yang aku kenali menyebarkan Islam dengan kasih sayang. Itu kata Mahatma Gandhi. Banyaklah kalau kita nak bawa contoh-contoh betapa hebatnya Nabi Muhammad yang Allah angkat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni, malam ni, kita beruntung. Sebab kalau saya sebut satu-satu nama tadi, mereka masih lagi tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni kena rasa beruntung dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma nak sebut satu saja sebagai mukadimah saya pada malam ni. Kita ni kena sayang dekat Nabi Muhammad. Bila kita sebut tentang cinta kepada Nabi ataupun sayang kepada Nabi, ada 3 tanda dia yang ulama sebut. Ada 3 tanda yang disebut oleh ulama sebagai tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang pertama apa tuan-tuan? Yang pertama, banyak selawat. Banyak selawat dekat Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni semua orang hafal. Yang tak semayang Jumaat tak hafal. Kan? Yang semayang Jumaat insya-Allah selalu duk dengar ayat ni. Jadi ayat ni Allah bagi tahu dekat kita, sebelum suruh kita selawat dekat Nabi, Allah kata aku dan malaikat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah betul-betul kita sayang dekat Nabi Muhammad, yang pertama tuan-tuan sebagai mukadimah kita pada malam ni, amalkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya Allah melimpahkan rahmat Nabi yang begitu banyak itu ke atas diri kita. Dan ada orang dia tanyalah, Ustaz, kan Allah bagi tahu tadi dalam Quran, Allah dan malaikat selawat dekat Nabi. Jadi kenapa perlu kita selawat lagi? Ulama jawab dalam kitab, tuan-tuan, ulama sebut Allah berselawat kepada Nabi dengan cara melimpahkan rahmat yang begitu banyak dekat Nabi Muhammad. Malaikat pula doa dan selawat dekat Nabi supaya dilimpahkan rahmat yang begitu banyak lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka limpahan rahmat yang banyak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu akan dilimpahkan rahmat itu ke atas diri kita. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis kan, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Siapa yang selawat ke aku sekali,
maka Allah selawat kat dia 10 kali. Allah selawat dekat kita macam mana? Dengan Allah melimpahkan kerahmatan dan keberkatan atas diri kita. Tuan-tuan, satu yang saya nak tanya, kalau Allah limpahkan rahmat dan berkat atas diri kita, agak-agak kita kena tak COVID-19? Agak-agak kena ke tak kena? Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan, I'm talking to you. Tuan-tuan, jawab. Kan? Kalau Allah rahmati dan berkati kita, Allah akan permudahkan urusan kehidupan kita. Kalau Allah rahmati dan berkati kehidupan kita, masalah rumah tangga kita selesai. Kalau Allah rahmati dan berkati kita, masalah ekonomi kita tak ada duk pening kepala. Sebab apa? Sesulit apapun kehidupan, kalau mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah, maka insya-Allah kehidupan kita akan dipermudahkan dalam kehidupan kita. Sebab tu yang pertama tuan-tuan, sebagai mukadimah pada malam ni, kita kena sayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanda cinta kita yang pertama adalah dengan kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup takat tu sebagai mukadimah. Tuan-tuan duk jumpa saya tiap-tiap bulan. Tiba-tiba malam ni tengok mamak ni punya muka keluar ni. Kan? Jadi ni tak habis-habis. Kan? Jadi baik saya bagi peluang pada Ustaz James. Saya nak bagi ruang pada Ustaz James. Ustaz main jauh 15 minit tak cukup Ustaz. Saya mukadimah 15 minit. Saya nak merayu kat Ustaz. Ustaz bagi biar 20 minit, setengah jam Ustaz. Saya kira baru kita 10-10. Boleh Ni saya minta kat Ustaz James ni. Saya bagi ruang kepada Ustaz supaya Ustaz gunakan ruang pada malam ni untuk sampaikan ilmu kepada kita, untuk kita bawa sebagai bekalan untuk kita balik. Kita untung sangat-sangat sebagai umat Nabi Muhammad, kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Bukan satu duduk yang sia-sia, bukan sebagai orang kata santai nak buang masa tak, tapi untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, malam ni kita duduk macam ni saja, kita dapat pahala yang begitu banyak di sisi Allah. Kan? Maka saya serahkan mikrofon pada Ustaz James, Ustaz Muhammad James, untuk sampaikan dakwah kepada kita, sampaikan ilmu kepada kita. Dan saya tafadhal mashkura Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah wa kashafa lana hijabal basyariyah wa dallana sabilal istiqamah wa wassala alaina tariqata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ta'adzabhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, sahabat saya juga adinda saya, sahibul fadilah Ustaz Firdaus Syahul Hamid hafizahullahu ta'ala, pengurusi serta jawatan kuasa Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram, Pulau Pinang, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah,
pimpinan-pimpinan masyarakat, pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah serta anak-anak yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 118 yang saya bacakan tadi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika sekiranya engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum, jika sekiranya engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Al-Ma'idah ayat 118. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya difahamkan dan dimaklumkan tajuk kita malam ni kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita lebih daripada cinta kita kepada anak isteri kita. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yakni kepada kita, lebih daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa kepada umatnya dalam setiap kali solatnya. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis. Hadis apabila suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah umatmu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Aisyata, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang dan juga dosa yang telah lalu. Ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang tersembunyi, dosa Aisyah yang tersembunyi dan dosanya yang terlihat. Kemudian gembira Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sehingga dia meletakkan kepalanya ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berkata, apakah engkau suka dengan doa tersebut? Maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku sangat suka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap kali aku solat. Maknanya begitulah aku berdoa, macam mana aku berdoa kepada kamu untuk kamu tadi, begitulah juga aku berdoa untuk umatku pada setiap kali solat. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Bayangkan betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mendengar nama baginda pun kita tidak mau berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Berat lidah kita nak selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat berat. Ya Allah, dosa apa yang telah kami lakukan ya Allah sehingga lidah kami berat untuk berselawat ke atas junjungan besar kekasih-Mu itu ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang telah kami lakukan ya Allah sehingga lidah kami berat untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, doa Rasulullah SAW kepada umatnya, untuk umatnya setiap kali selepas solat. Yang keduanya, luar biasa kecintaan Rasulullah SAW terhadap umat ini. Baginda sentiasa berdoa yang baik walaupun ketika baginda dizalimi oleh umatnya. Umatnya di Taif melukakan kekasih Allah sehingga darahnya mengalir. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, setelah dakwahnya ditolak oleh penduduk Mekah, oleh bangsanya sendiri, iaitu bangsa Quraisy. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bawa dakwahnya ke Taif. Sampai di Taif, baginda dilukakan, baginda dibaling batu oleh orang-orang muda, oleh pemuda-pemuda, oleh remaja, kanak-kanak, hamba-hamba sahaya yang diperintahkan menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pinggir-pinggir jalan untuk baling batu, lukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil baginda dilindungi oleh Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Bayangkan luka itu, Allah Rabbi ya Karim, ya, sehingga baginda dibawa berteduh di sebuah kebun anggur milik dua beradik yang Kristian, iaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya. Ketika berlindung di kebun anggur tersebut bersama Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, pada ketika itu jugalah dalam keadaan luka yang mengalir, datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih melihat keadaan kekasih Allah itu. Lalu kata Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Muhammad, maukah engkau kalau aku perintahkan Malakul Jabal, itu malaikat penjaga gunung, untuk mengangkat gunung Taif itu, lalu dihempaskan ke atas penduduk Taif yang biadab dan kurang ajar ini. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, walaupun dalam keadaan begitu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak diutuskan untuk mencelakakan umatku. Walakin bu'ithu da'iya, tetapi aku diutuskan sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang penyeru. Wa rahmah, dan aku diutuskan untuk membawa rahmat kasih sayang kepada umatku ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'aibul Iman. Bayangkan sayangnya Nabi SAW dekat kita. Dia kata, wahai Jibril, kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, aku tidak diutuskan untuk mencelakakan umatku. Ya Jibril, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak diutuskan untuk mencelakakan umatku. Walaupun hari ini kita sering mencelakakan satu dengan yang lain di media-media sosial, kecam-mengecam di Facebook, maki-memaki. Bayangkan Nabi SAW, kekasih Allah itu dilukakan oleh umatnya. Umat penduduk Taif, umatnya sendiri yang mencederakan baginda. Sampai Sayyiduna Jibril SAW, malaikat Jibril tidak tahan melihat keadaan kekasih Allah itu. Ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia, dalam keadaan menahan kesakitan, luka, darah yang mengalir itu pun, baginda masih sangat mencintai umatnya. Ya Jibril, wahai Jibril, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak diutuskan untuk mencelakakan umatku. Walakin bu'ithu da'iya, tetapi aku diutuskan sebagai da'i, aku diutuskan sebagai penyeru untuk mereka. Wa rahmah, dan aku diutuskan sebagai pembawa rahmat.
Ada riwayat lain yang menyebut baginda berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, jangan hukum mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, mereka buat begitu sebab mereka tidak tahu apa-apa ya Allah. Yang ketiganya, doa Rasulullah SAW untuk umatnya yang tidak pernah henti demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan umat yang baginda SAW sangat cintai. Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu anhu suatu hari mendengar daripada tengah malam itu sampai subuh Rasulullah SAW mengulang-ulang dalam rukuk dan sujudnya ayat yang saya bacakan tadi, Al-Maidah 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau azab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka ya Allah, mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan dosa mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang berpuluh kali, beratus kali dalam rukuk dan sujudnya. Cintanya baginda sangat luar biasa. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Sayang kasih baginda kepada kita ni, Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa. Persoalannya sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Firdaus tadi, kasih sayang umat pula terhadap baginda. Kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita berazam dan bernekat mulai malam ni, aku akan jadi manusia yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan berusaha untuk beramal sungguh-sungguh dengan sunnahnya. Hari Jumaat kemarin dulu, berapa ramai yang cintakan Rasulullah SAW sehingga kita penuhkan masjid-masjid kita ketika solat Jumaat dengan pakaian-pakaian putih kita. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan pakaian putihnya pada hari Jumaat. Walaupun nampak simple, walaupun nampak remeh, walaupun nampak kecil sunnah tersebut, pasti yang mencintai terhadap yang dicintai itu akan meniru bulat-bulat segala perwatakannya di saat kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada bermula kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada akhlaknya sampai kepada ibadahnya, sampai kepada organisasinya, sampai kepada sistem kekeluargaannya, ekonominya, politiknya, kalau boleh dalam seluruh kehidupan kita, kita nak tiru bulat-bulat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan manusia ini apabila manusia beramal dengan agama yang sempurna. Agama yang sempurna apabila kita mengikut segala titah perintah Allah dan kita dengan cara mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai yang kita meyakini bahawa sebaik-baik manusia yang dihantarkan kepada kita untuk mengajarkan agama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menitik beratkan soal adab dan akhlak kepada umatnya. Sayangnya baginda kepada kita, cintanya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baginda sangat menitik beratkan soal akhlak. Apabila dalam hadis sahih Al-Bukhari menyebut, ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umpama sebuah Al-Quran. Daripada hujung kakinya sampai hujung rambutnya, baginda umpama sebuah Al-Quran yang bergerak. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita tengok dalam Nabi SAW menjaga akhlaknya. Baginda kalau bercakap dengan seorang, baginda akan terus pusingkan seluruh tubuhnya kepada orang tersebut. Bahkan dalam solat, ketika baginda menjadi imam pun, apabila Rasulullah SAW selesai daripada memberi salam, baginda akan pusingkan seluruh tubuhnya menghadap kepada jemaah kerana memuliakan umatnya. Baginda akan pusing terus menghadap kepada jemaah. Muliakan umat di belakangnya, orang tua-tua di belakangnya, baginda tidak halakan punggungnya ke arah jemaah. Sekian banyak hadis meriwayatkan tentang baginda kalau selepas daripada istighfar, kalau di waktu subuh dan maghrib, selepas baginda membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali selepas subuh dan maghrib, barulah baginda mengubah kedudukan kakinya lalu berpusing terus menghadap kepada jemaah. Dan baginda membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Kerana apa 7 kali? Sebab neraka ada tu 7. Maghrib tadi imam masjid baca 3 aja, 4 neraka lagi tunggu tu imam. Bukan tak boleh kan? Tapi ada 4 neraka lagi duk tunggu. Dan dalam riwayat hadis menyebut, siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami daripada azab neraka-Mu 7 kali, kemudian selepas itu dia mati, maka dibebaskan dia daripada azab neraka Allah. Ini yang selalu kita sebut, takut pada COVID-19 melampau-lampau. Kita dituntut untuk menghindari wabak. Rasulullah SAW perintahkan kita menghindari wabak, tapi baginda tak suruh kita takut kepada wabak itu, seolah-olah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebihan. Jaga iman dan tauhid kita ketika berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Jangan sampai rosak iman kita. Jangan sampai rosak akidah kita. Kawan dah sampai depan pintu masjid dah, sejadah tak bawa, halau tak bagi semayang, suruh balik. Ni yang saya kata melampau-lampau, berlebih-lebihan. Ya. Kita usaha dan ikhtiar kerana itu perintah Rasulullah SAW. Kita mentaati pemerintah. Pemerintah kata pakai mask, kita pakai. Wajib mentaati pemerintah. Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan melampau dalam melaksanakan perintah tersebut. Usaha dan ikhtiar. Pakai mask tu usaha dan ikhtiar, tetapi tauhid dan iman kita meyakini mask tak boleh melindungi kita daripada wabak COVID-19. Tapi aku pakai juga sebab usaha dan ikhtiar itu perintah Allah dan Rasul. Faham tak ni? Buat ikut SOP. Pasal mengikut SOP itu, mentaati pemerintah itu perintah Allah dan Rasul. Tapi aku meyakini segala SOP itu hanya usaha dan ikhtiar, tetapi tidak boleh menjadi penentu untuk melindungi aku daripada wabak COVID-19. Tak mau salam, SOP kata jangan salam, tak payah salam, tak payah buat penumbuk lagu tu, bagi sebiji orang tahu. Nak salam, tak mau sudah. Buat macam mana? Tunjuk macam ni kan. Yang buat lagu tu masa zaman saya di Sudan. Pelajar-pelajar Islam daripada Amerika, mereka memang style tu. Hey man, what's up man? I'm chilling dog man. Hey man, pelepak salam jenis pelepak itu. Budak-budak Amerika tapi budak-budak Muslim. Masa saya di International University of Africa di Khartoum. Kalau saya jumpa aja, Assalamualaikum. Hey man, what's up man? Style American style kan. Dia salam yang tu lah.
pelepak, tampak kok ni, tampak kok ni, last sekali penumbuk. Kan? Kita hari ni baru nak mula mai. Ketinggalan saya, mereka bersalam lagu tu tahun 96 dulu ni. Nak salam-salam, tak mau salam sudah. Jangan untuk mereka yang bukan-bukan sangat. Nak kena, kalau nak kena bukan sebab pasal tapak tangan. Benda macam-macam asbab boleh. Ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia lagi cinta Allah Rasul. Maka sebab itu, Allahumma ajirna minan nar tadi 7 kali. Siapa yang baca lepas subuh dan maghrib, kemudian mati, Allah selamatkan daripada azab neraka Allah. Bayangkan, azab neraka Allah ni besarnya trilion, folion daripada COVID-19. Masakan Allahumma ajirna minan nar 7 kali tak boleh selamatkan kita daripada azab COVID yang kecilnya trilion daripada azab neraka tadi. Maksudnya apa? Cinta kepada Nabi SAW tadi. Hidupkan, imarahkan masjid dan surau ini untuk menarik nusrah Allah ketika berhadapan dengan musibah, ujian, wabak seperti ini. Bukan tinggalkan masjid, bukan tinggalkan surau. Saya selalu pesan, mudah-mudahan segala baik rakaman video ke live Facebook ke, supaya suara kita sampai kepada pemerintah. Ditakdirkan Allah, kes semakin teruk, kes semakin meningkat, tolonglah. Jangan kosongkan masjid dan surau, tolonglah. Kita minta sangat-sangat. Jangan kosongkan masjid dan surau. Masjid, surau, madrasah, tahfiz, sekolah-sekolah pondok, inilah tempat untuk menarik nusrah Allah. Jaga iman kita. Kita mohon sungguh-sungguh pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan dan campakkan cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagaimana baginda sangat mencintai umatnya dengan cinta yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjadikan manfaat di atas pusingan yang pertama ni, insya-Allah, dan pusingan kedua nanti saya sebut tadi seorang 10 minit je. Boleh ke sampai 12 malam ni? Boleh. Tunggulah, kami nak balik awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pun dah masuk dah. Saya tak mau cakap banyak sangat malam ni sebab saya rasa tak puas dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad James kepada kita pada malam ni. Banyak bukti yang didatangkan kepada kita betapa cintanya Nabi SAW kepada umat dia. Maka saya nak sebut, tadi saya sebut ada 3 tanda, kata dengan ulama, sebagai tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama tadi saya sebut dah, perbanyakkan berselawat. Kalau sayang dekat Nabi, bukan setahun sekali saja kita buat sambutan maulid Nabi. Tak salah buat maulid Nabi sambutan tu, kan? Tapi sebagai tanda kita cinta kepada Nabi SAW, walaupun kita tidak mampu mengalahkan cinta Nabi kepada kita, tapi kita tunjuklah tanda kita cinta kepada Nabi SAW dengan yang pertama, kita banyak selawat kepada Nabi SAW. Yang kedua yang saya nak sebut secara ringkasnya, kalaulah kita sayang kepada Nabi SAW, yang kedua tuan-tuan, kita kena jelas bahawasanya kita kena ikut cara kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz James sebut kita disuruh taat kepada pemerintah, wajib taat dekat pemerintah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul, dan juga pemimpin yang diangkat secara sah di kalangan kamu. Disuruh kita taat kat pemimpin. Tapi tak ada pula ayat yang kata kena ikut pemimpin. Tak ada. Pemimpin nak jalan macam mana, biar kat dia. Dia nak pakai baju macam mana pun, biar pergi kat dia. Dia nak makan macam mana pun, kita boleh makan benda yang lain. Disuruh isteri taat kepada suami dia, tapi tak disuruh si isteri itu ikut suami dia 100%. Tapi ada satu ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ilal akhirah. Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, kalau bahasa Penang kata, wahai Muhammad, pi cerita dekat umat kamu, bagi tahu kat depa kalau depa nak kasih sayang daripada aku, kata Allah, bagi tahu kat depa, suruh depa ikut kamu. Maka kita ni disuruh untuk mengikuti cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kekanda Ustaz James sebut tadi, nak cerita tu banyak tuan-tuan. Dari sudut akhlaknya Nabi, dari sudut ibadahnya Nabi, dari sudut sistem kehidupannya Nabi, dari sudut bagaimana Nabi membina rumah tangga. Pendek cerita, daripada benda yang paling kecil, cara pakai kasut, sampai ke sebesar-besar benda diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi persoalannya tuan-tuan, kita ambil tak Nabi sebagai contoh dan tauladan dalam kehidupan kita? Tuan-tuan, paling banyak yang saya nak sebut satu dua ya, akhlak tuan-tuan. Saya nak tekankan sikit bab akhlak seperti mana yang Ustaz Muhammad James sebut tadi. Dan tengok kalau dalam Facebook, kan, hari-hari bergaduh maki. Hari-hari bergaduh maki tuan-tuan. Kadang-kadang nak niaga ya. Kan, nak niaga ni sunnah Nabi. Niagalah cara elok. Pasal apa yang nak meniaga satu produk kena maki orang? Pasal apa yang sampai kena tukar jantina? Pasal apa yang sampai nak kena buat kadang-kadang aksi-aksi lucah yang melampau? Semata-mata kononnya itulah cara marketing zaman sekarang. Kan, kononnya kita nak kena bagi orang kenal kita supaya kita jadi influencer dalam media sosial untuk mempengaruhi orang lain. Bukankah Nabi ajak kita, kalau satu orang tu buat benda baik, kemudian dia ajak orang lain buat benda baik, maka orang tu buat benda baik, kita dapat pahala sama. Kalau kita yang jadi manusia sebagai punca untuk orang melakukan kejahatan, kalau kita yang menanamkan akhlak yang tak elok kepada orang lain tuan-tuan, bukankah itu akan menyusahkan kehidupan kita ketika mana bangkit di yaumul mahsyar nanti? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhlak nombor satu kita kena jaga. Akhlak ni lah yang Nabi bawa mai kat kita. Di tengah rosaknya manusia di zaman jahiliah, Nabi bangkit, Nabi sebut innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam rumah tangga, akhlak tak boleh tinggal. Kan? Antara sunnah Nabi, Nabi suka sebut perkataan inni uhibbuk. Ada riwayat hadis sebut, Nabi suka sebut inni uhibbuk. Apa dia maksud dia tuan-tuan? I love you. I love you. Saya tanya kat tuan-tuan hari, bilakah kali terakhir makcik-makcik kata I love you kat pakcik? Jangan jawab, jangan jawab. Jangan jawab, ha? Kan? Bila kali terakhir makcik-makcik, bilakah kali terakhir pakcik-pakcik kata I love you kat makcik? Tadi kata Ustaz, masa nak keluar mai sembahyang maghrib, alhamdulillah kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Aku cintakan kamu, aku sayang kat kamu. Akhlak ni tak hari-hari bergaduh laki bini. Bergaduh. Tun sudah saya dipahamkan, kalau 50 pasangan yang kahwin, tun sudah 40 cerai. 40 pasangan cerai. Pasal apa? Sebab tinggal cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membina hubungan rumah tangga. Akhlak ni kena bawa pergi mana-mana. Duduk dengan jiran, akhlak kena jaga. Dan Nabi kata jiran yang baik adalah bila mana jiran tu tak ada, jiran sebelah rumah sedih. Kalau kita duduk sebelah rumah, jiran sebelah rumah kita ni satu hari kita pergi rumah anak kita Kuala Lumpur, duduk 2 bulan tak balik mai. Dia sedih, mana pila jiran aku awak lah, dia tak balik mai lagi, dia susah hati. Dia rasa kehilangan satu kegembiraan bila jiran tak ada. Yang tu tanda jiran yang baik. Tapi kalau jiran sebelah rumah tak ada, dia kata lega lah ya Allah, selamat. Kan, tu orang Penang punya bahasa lah kan. Ustaz minta maaf Ustaz, tak boleh tinggal bahasa Penang. Kan? Kan?
Kan? Dia kata lega lah, selamat. Jadi tak ada kan. Bermakna kita bukan jiran yang baik kepada jiran kita. Di mana akhlak kita? Kita main masjid. Di mana akhlak kita di dalam masjid? Baru ni di London, saya cerita dekat hari tu kuliah di London, Ustaz. Baru ni ada 5 ekor burung African Grey. Burung kakak tua kena kuarantin. Keluar berita. Cerita tu keluar berita. 5 ekor burung ni kena kuarantin bukan pasal COVID-19. Tapi mereka ni kena kuarantin sebab mulut mereka terlampau jahat. Mereka duduk di kedai tu, siapa lalu pun mereka maki. Mereka sumpah seranah orang yang kunjung ke kedai tu. Akhirnya, tuan kedai tu pening kepala, maka dimasukkan mereka ni tak boleh bagi jumpa dengan pengunjung. Bila saya baca cerita tu, saya tak rasa burung tu jahat. Yang saya rasa kita manusia ni jahat. Sebab kita yang pergi ajak burung tu. Kan? Kita yang ajak burung tu suruh jadi jahat. Orang yang duk pergi ajak, kakak tua ni dia ulang balik apa kita cakap. Kan? Kalau tuan-tuan hari-hari ajak dia Assalamualaikum, 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 dia ulang benda tu, dia tak tahu benda lain. Tuan-tuan pergi satu hari habaq dia, hantar ke Ustaz Firdaus meninggal hari ni, dia nanti kata Assalamualaikum, dia tak kata Innalillah. Sebab dia hanya diajak dengan benda tu. Tuan-tuan tengok betapa jahatnya manusia. Dia bukan sekadar mempengaruhi orang lain dengan keburukan, bahkan sampai ke tahap mempengaruhi binatang dengan keburukan. Ini bukan cara hidup Nabi SAW. Tuan-tuan, sebagai umat Nabi Muhammad yang kita rasa kita untung dengan Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, malam ni kalau boleh kita tanam azam. Aku nak ikut cara hidup Nabi Muhammad. Nak cerita banyak tak boleh, tuan-tuan. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahumullahu ta'ala, susun 400 lebih hadis cerita tentang way of life Nabi Muhammad. Cerita 400 lebih hadis. Pelan-pelan kita kena belajar. Kita cari, tuan-tuan. Bila kita jumpa, kita cari. Contohnya macam Ustaz James sebut tadi. Antara sunnah Nabi SAW, bila mana Nabi bercakap dengan satu orang ataupun satu orang cakap dengan Nabi, Nabi pusing dengan badan dia tengok. Itu sunnah Nabi. Kalaulah malam ni baru first time kita dengar, tuan-tuan, kita kena amal lah. Lepas ni siapa-siapa sembang dengan kita, tengok. Satu lagi, tuan-tuan, saya tambah sikit ni. Lagi satu sunnah Nabi yang pernah saya jumpa dalam kitab, tajuk apa lupa dah, tapi kitab yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia masukkan dalam tu antara sunnah Nabi, kalau satu orang cakap, Nabi tak pernah potong cakap dia. Kan kita kalau cakap, tuan-tuan, teman-teman orang Pulau Pinang, kan kita orang Pulau Pinang semua kaki sembang, betul tak betul? Ni kalau bagi sembang pukul 12 apa boleh sembang, tapi bila kami nak ceramah pukul 12 apa tak mau. Kan? Kita kalau sembang memang nombor satu lah. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam pada kita duk sembang, kita tak sedar kita sedang menyakitkan hati kawan kita. Dia baru sembang satu topik, dia tak dan tutup, kita potong. Selalu tak jadi benda ni, tuan-tuan? Saya tanya kat tuan-tuan ni, selalu tak jadi benda ni? Jadi, nak buat mesyuarat pasal korban, pengerusi baru mukadimah mesyuarat. Assalamualaikum, alhamdulillah, malam ni kita akan bincang tentang bab ibadah korban. Kita ada 12 agenda yang kita nak bincang. Tuan pengerusi, saya nak refer agenda yang ke-8. Sabar siap lu, baru mukadimah. Dia dah nak potong dah mesyuarat tu, dia nak potong dah pergi agenda nombor 8. Last kali dia cakap semua benda dia bincang habis, satu lupa, batu asah. Kan? Batu asah tu lupa, lingkup turis majlis korban tu, pisau tumpui. Cerita pasal nasi tomato, cerita pasal ayam sirap, semua susun lah. Dia lupa bab tu. Pasal apa? Pasal tak ikut agenda dia, main cakap potong-potong. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Akhlak yang perlu kita terapkan, tuan-tuan. Dan yang paling penting saya nak sebut, tuan-tuan, sunnah Nabi, kalau boleh, tuan-tuan, kita mulakan dalam keluarga kita ni. Nabi memberi perhatian, yang saya rasa saya nak sentuh sikit pada malam ni. Nabi memberi perhatian dalam kesibukan Nabi. Kata dengan ulama, jangan kita hanya pandang Nabi sebagai Nabi sahaja. Nabi ada macam-macam tugasan yang lain. Nabi sebagai kepala negara, Nabi Muhammad sebagai businessman, Nabi Muhammad fikir pasal masalah umat. Nabi Muhammad ni macam-macam tugas yang lain yang dia ada.
Tapi tuan-tuan, dalam kesibukan mengurus masalah umat, Nabi tidak pernah mengabaikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga kamu. Dan Nabi kata, akulah yang paling baik kepada keluarga aku. Tuan-tuan, perhatian Nabi kepada keluarga dia sangat luar biasa. Minta ampun, minta maaf saya sebut tuan-tuan malam ni. Kadang-kadang kita jangan kata Nabi kalau tengah meeting Sayyidatina Fatimah mai masuk, Nabi sambut Fatimah, cium di kening, kemudian baru Nabi sambung meeting. Kita jangan kata meeting tuan-tuan, baru main phone ya. Anak mai, pak tadi cik dah hafal dah surah Yasin. Angkat apa? Antak nampak aku duduk main phone. Dia marah anak dia. Anak dia tengah seronok nak cerita kat bapak sebab dah hafal surah Yasin, jadi tak seronok terus sebab bapak dia marah dia. Pasal apa? Hanya baru main phone saja, baru reply WhatsApp dia, baru pasal duk kalut nak PM saja. Pasal itu dia marah anak dia. Kita jarang memberi perhatian kepada keluarga kita. Akhirnya apa yang jadi tuan-tuan? Mengikut kajian Dr. Amr Khalid, seorang motivator di Mesir, dia kata apa? Kebanyakan daripada anak-anak remaja hari ni yang rosak di luar sana itu kerana mereka tidak mendapat kasih sayang yang sebenarnya dan perhatian yang sebenarnya oleh mak bapak ketika mana berada dalam rumah. Akhirnya dia pergi cari kasih sayang di luar. Bila cari kasih sayang di luar, kasih sayang di luar itu adalah kasih sayang yang akan merosakkan dia. Last sekali apa jadi tuan-tuan? Anak luar nikah berlungut-lungut. Saya dipahamkan di daerah mana ke baru ni 120 pasangan yang pi kursus kahwin, 18 dah mengandung anak luar nikah. Ini kerosakan yang sedang berlaku dalam masyarakat. Sebab apa? Kita lupa nak apply cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang kedua tuan-tuan, tanamlah azam untuk ikut cara hidup Nabi dalam kehidupan kita. Minta maaf tak sempat nak cerita semua, tapi mudah-mudahan nanti apa yang kita belajar lepas ni dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, sebagai penutup saya pada malam ni tuan-tuan, yang ketiga, kalau betul sayang dekat Nabi, ilmu agama ni jangan tinggal, sebab ilmu ni lah harta yang Nabi tinggal dekat kita. Tuan-tuan, kita dah nak masuk 5G. Tuan-tuan tahu kan 5G. Lah ni handphone kita 4G. Saya baru ni kesempatan jumpa satu hamba Allah ni. Dia project director untuk 5G. Saya tanya kat dia, abang, nanti kalau 5G keluar boleh buat apa? Dia kata, ustaz, yang kami dah test dengan kehebatan 5G, doktor yang duduk di US boleh operate pesakit yang ada di Pulau Pinang. Guna teknologi lah, guna remote control, dan sini pasang robot tu akan ikut apa yang doktor tu kontrol. Dia tak payah pakai pasport, tak payah naik kapal terbang, mai Penang semua, tak payah. Dia duduk di sana, dia kontrol. Saya tanya, pasal apa 4G tak buat? Pasal apa kena tunggu 5G? Dia kata sebab 4G dia akan buffering. Tuan-tuan tahu buffering? Tuan-tuan tengok YouTube dia pusing, tengok video dia pusing, tak apa. Kalau tengah operate dia buffering, kacau lah. Kan? Mati kawan tu kan? Jadi dia kena tunggu 5G. Tuan-tuan, itu ilmu dunia. Hebatnya ilmu dunia sampai pi tahap lagu tu. Tapi apa guna kalau kita hebat dalam ilmu dunia sedangkan kita tinggal ilmu akhirat? Sedangkan ilmu akhirat ni lah yang nak memandu kehidupan kita untuk perkemas amal ibadah kita sehingga kita ni nak balik jumpa dengan Allah. Ilmu ni lah yang nak bagi jadi amalan kita cantik untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni tuan-tuan, kita ada di sini. Kita bawa anak-anak kita main majlis ilmu. Lagi 50 tahun akan datang, 70 akan datang tuan-tuan, insya-Allah saya dan kekanda Ustaz James dan tuan-tuan yang ada di sini, mungkin kita tak hidup dah. Mungkin kita akan mati. Kita akan masuk ke alam barzah. Waktu tu barangkali jasad saya telah dimakan oleh ulat-ulat yang duduk di dalam kubur. Tapi tuan-tuan, disebabkan malam ni kita menghidupkan majlis ilmu, semua yang dah mati ni, bila mana kita dah masuk ke alam barzah,
lepas 60 tahun, 70 tahun akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, waktu tu dia bawa mai cucu dia pula. Dia cerita dekat cucu dia, tu ingat dulu 60 tahun sudah Ustaz Muhammad James ada di depan dan ada satu mamak mana ramai malam. Kan? Saya lah. Kan? Dia pun ada sebelah. Mamak tu nama apa? Firdaus ke apa dia berkata. Kan? Dia pun ada juga malam tu. Depa pernah cerita, depa pernah kuliah cerita pasal Nabi Muhammad dan sebagainya. Dia sambung bawa zuriat keturunan dia untuk menghidupkan rumah Allah. Waktu tu kita yang duduk di dalam kubur ni tuan-tuan dapat pahala berterusan. Sebab apa? Kerana adanya zuriat yang menerus untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala di tempat kita ni. Maka apa yang kita buat hari ni sikit tak ada rugi tuan-tuan. Maka hidupkan budaya ilmu. Kalau tak ada ilmu, rosak masyarakat kita. Kalau tak ada ilmu dan tidak akan mampu untuk pandu keimanan kita, dan ianya akan merosakkan amalan dalam kehidupan kita. Maka kata dengan ulama, kalau benarlah kita sayang kepada Nabi SAW, maka kita jagalah 3 tanda-tanda ini. Yang pertama, banyak selawat. Yang kedua, cuba ikut cara kehidupan Nabi SAW. Yang ketiga, kita mailah ke majlis ilmu supaya ilmu ini dapat memandu kehidupan kita untuk selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat di yaumul mahsyar. Tuan-tuan, kalau tadi Ustaz Jim sebut macam mana sayangnya Nabi Muhammad kepada umat dia dalam peristiwa Taif. Nabi Muhammad ni dapat peluang untuk hempapkan bukit ke atas umat dia di Taif, tapi Nabi tolak. Tengok punya sayang macam mana tuan-tuan. Tengok punya sayangnya manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang sampai susu galurnya sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sampai kepada susu galurnya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Inilah satu-satu manusia yang tersangat cintakan kita umat dia, yang sayang, yang pernah menangis, yang tak tidur malam, yang lapar perut dia sebab sayang dekat kita sebagai umat dia, nakkan keselamatan kepada kita di hari akhirat. Malu kita kat Nabi Muhammad kalau kita lupa dan tidak ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat pada diri kita untuk tanam rasa cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai golongan yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup setakat sini. Bagi pihak saya serahkan mikrofon kepada Ustaz Muhammad James untuk bagi satu pusingan yang terakhir. Sekaligus saya nak minta Ustaz Muhammad James mendoakan kami. Kami minta Ustaz Muhammad James mendoakan kami pada malam ni supaya dengan keberkatan doa tu insya-Allah Allah permudahkan urusan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan saya nak minta Ustaz Muhammad James doakan khusus kepada anak, kepada pengungsi masjid kita yang sekarang ini berada di hospital di Putrajaya. InsyaAllah mungkin ada berita baik nak dapat baby ke, kan, supaya dipermudahkan urusan beliau di sana nanti insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kathir. Terima kasih kepada sahibul fadilah Ustaz Firdaus. Masya Allah, tabarakallah. Banyak ilmu yang kita dapat daripada beliau pada malam ini. Ya, mamak bukan sebarang mamak. Mamak tak pernah sembang kari. Yang lain tu sambung sendiri ya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kecintaan Rasulullah SAW yang keempat yang saya nak sebutkan selepas 3 perkara yang saya sebut pada pusingan pertama tadi, iaitu baginda Rasulullah SAW sentiasa menangis untuk umatnya.
Dulu bila saya mula keluar belajar dakwah, saya mula belajar pergi berdakwah rumah ke rumah. Saya belajar dengan jemaah tabligh. Ustaz Firdaus pun pernah keluar 3 hari keluar dakwah, saya tahu. Masya Allah, tabarakallah, dengan ilmu yang tidak termaktub dalam mana-mana kitab. Saya belajar bahawa segala kejahatan yang orang buat dekat kita, kita hadap dengan 3 perkara. Yang pertama, solat 2 rakaat. Yang kedua, doa yang baik-baik untuk orang yang buat zalim pada kita. Dan yang ketiga, menangis untuk orang itu sebagaimana Rasulullah SAW sentiasa menangis untuk umatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila sebut riwayat Imam Muslim, maknanya hadis itu hadis sahih. Dalam kitab Sahih Muslim menyebut hadis daripada Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, menyebut suatu hari Rasulullah SAW menangis di hadapan beliau sambil Nabi SAW membaca ayat 36 daripada surah Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ini telah menyesatkan ramai manusia. Wa faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikut aku, fa innahu minni, sesungguhnya dia daripada umatku. Wa man asani, barang siapa yang menderhakai aku, ingkar dengan aku, kata Rasulullah SAW menyambung ayat itu, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha kasih dan sayang. Lalu baginda SAW menyambung, meneruskan tangisannya. Baginda menangis semula sambil membaca pula ayat 118 Al-Maidah yang kita bacakan di awal tadi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampunkan dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Selepas itu, dalam riwayat Sahih Muslim itu menyebut Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Sayyidina Jibril alaihissalam pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang tangisannya itu. Apabila Sayyidina Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam menangis, maka kata Jibril, ya Muhammad, Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah engkau menemui Muhammad dan katakan kepadanya, kami akan membuatkan dia reda dengan apa yang kami telah takdirkan untuk umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu ya Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Suruh sampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Jibril, pergi bagi tahu dekat Muhammad, jumpa dengan dia, bagi tahu dekat dia bahawa kami akan membuatkan dia reda, maknanya hati dia senang dengan apa yang kami takdirkan kepada umatnya. Masya Allah, Allah maha mendengar, Allah tahu hati Rasulullah SAW, Allah tahu Nabi SAW sayang cinta umatnya. Lalu Allah tenangkan hati baginda. Allah kata, pergi ya Jibril, bagi tahu dekat Muhammad bahawa kami akan membuatkan Muhammad senang hatinya, reda dengan apa yang kami akan takdirkan terhadap umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu ya Muhammad. Lalu Nabi SAW tadi baginda menangis sambil menyebut ummati, ummati, umatku, umatku, menangis sepanjang hari. Bayangkan sayangnya baginda kepada kita. Maka
Kalau kita ceritakan tadi, juga disebut oleh Ustaz Firdaus, bagaimana apabila penduduk Taif baling baginda dengan batu, Allah nak tenangkan hati kekasihnya. Dengan luka-luka yang berdarah, dengan darah yang mengalir, bersama Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, perjalanan balik itu singgah satu tempat untuk solat 2 rakaat. Ketika Nabi SAW solat 2 rakaat itu, belum berlaku lagi Isra' dan Mi'raj. Nabi belum diangkat ke langit. Macam mana Ustaz? Nabi tak dapat lagi kefarduan solat, tak naik ke Sidratul Muntaha. Tapi macam mana cara Nabi solat? Wallahu alam, tidak diterangkan cara Nabi solat ketika itu. Tapi hadis sahih menyebut bahawa Nabi sampai di situ, Nabi solat 2 rakaat. Sebagaimana Nabi solat mengimamkan 24 orang Rasul tanpa diterangkan macam mana cara solatnya. Sedangkan ketika Nabi SAW mengimamkan 24 Rasul di Masjid Al-Aqsa itu, Nabi belum lagi Mi'raj. Lalu ketika luka dengan darah yang mengalir itu, ketika Nabi SAW membacakan, menerima wahyu, membacakan kembali ayat-ayat itu, lalu satu rombongan jin yang melalui kawasan tersebut, dalam tafsir menyebut bangsa jin itu jin Nasibain, ketika mereka mendengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada Rasulullah SAW, lalu Allah rakamkan peristiwa dalam surah Al-Jin ayat yang pertama. Kul uhiya ilayya, katakanlah ya Muhammad kepada umat ini ketika diwahyukan kepada aku, annahu stama'a nafarun minal jin, ayat-ayat itu didengari oleh satu kumpulan jin yang melalui kawasan tersebut. Faqalu, lalu jin-jin ini berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar ayat Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusydi, memberi petunjuk kepada kami. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu. Allah tenangkan hati Rasulullah SAW di saat makhluk bernama manusia baling baginda SAW dengan batu. Aku hantar makhluk lain bernama jin untuk beriman dengan kerasulannya. Allah Rabbi. Maka ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, akhir sekali, jaga sunnah, amal sunnah. Jangan kerana ustaz habis ceramah lambat, kita gugurkan sunnah azan. Tradisi satu Malaysia, bukan Malaysia, bahkan seluruh Nusantara, kalau habis ceramah lambat, komat terus. Tidak ada autoriti yang diberikan kepada masjid dan surau untuk gugurkan sunnah azan. Azan walaupun tanpa menggunakan mikrofon, yang penting azan. Setuju? Kita duk baca riwayat hadis, bila Dajjal yang sebenar keluar, azan tidak akan kedengaran lagi. Ni Dajjal yang betul belum keluar lagi, tapi satu Malaysia tinggal azan sebab ustaz habis ceramah lambat. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak ada autoriti untuk gugurkan sunnah tersebut. Cintai dan sayangi Rasulullah SAW. Jaga syiar, jaga sunnah. Dan kalau azan pukul 10 pun takut. Mana Tok Bilal mana? Mana Bilal? Dan tak mengaku malam ni. Bilal kalau pukul 10 berani azan, pakai mikrofon, pasang speaker luar. Esok akta pula, enakmen negeri pula dah sebut, kan? Speaker luar tak boleh, melainkan azan iqamat. Boleh lah pukul 10. Takut orang serang rumah pengurusi. Tak ada timbalan pengurusi, bukan AJK. Mai serang rumah AJK. Itu haji. Pasal apa azan pukul 10? Jangan baca Al-Quran, jangan baca hadis. Jawab dekat dia. Ingat jawapan ni. Kami memang nak azan masa-masa waktu tadi. Habis tu pasal apa tak azan? Tunggu hang lah tak mai. Okey. Jawapan macam tu okey. Kami memang nak azan, tapi kami tunggu hang punya tunggu sampai pukul 10 baru kami azan. Hang lah punya pasal. Betul? Berani jawab lagu tu. Sembang kari semua kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allah merahmati kita seluruhnya. Terima kasih atas manfaat ilmu yang sangat besar kita terima daripada Ustaz Firdaus pada malam ni, masya-Allah. Ingat, kehidupan kita ni tidak lama. Maka kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melahirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul.
Tengok muka anak-anak ni. Anak-anak mengaji madrasah ni, Masya Allah tabarakallah, mereka dididik hari-hari dengan Al-Quran dan hadis. Tapi bila kita tengok anak-anak kita yang di rumah, yang hari-hari mengadap Tuan Guru Haji Astro, kan? Tuan Guru HIP TV, kan? Kita tengok, boleh ingat nama artis, boleh hafal nama drama sinetron, kan? Macam-macam drama pelik-pelik, kan? Suamiku Ustaz, kan? Binimu Syaitan, kan? Ada tajuk Binimu Syaitan? Tak ada. Suamiku jua, macam-macam tajuk, kan? Laki hang mangku ayun, tajuk drama pelik-pelik. Nah, hafal boleh ingat. Anak bini dengan mak-mak dia sekali duk tunggu ni 5 minit lagi saja buat blackout, tengok dia pun mengamuk macam mana. Tapi nama Rasul, nama sahabat, kisah hidup Nabi, anak-anak kita tak tahu. Allahu Rabbi ya Karim. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, insya-Allah kita doa. Saya doa untuk diri saya. Saya datang ke sini tidak ada niat untuk membetulkan sesiapa. Setiap kali saya bercakap, saya berniat untuk betulkan diri saya, bukan untuk betulkan orang lain. Jadi saya belajar. Kita belajar menangis sebagaimana Rasulullah SAW menangis untuk umatnya sepanjang masa. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan manfaat, rahmat dan petunjuk kepada kita semua. Dan kita doakan anak perempuan kepada pengerusi masjid, ya, itu Haji Zabidi, ya, yang ada komplikasi terhadap kandungan anaknya di Putrajaya. Dan saya pun dah hantar nama anaknya ke madrasah saya di Johor dan Perak untuk buat solat hajat bermula daripada lepas maghrib tadi dengan bacaan Yasin dan Manzil. Kita mohon mudah-mudahan Allah permudahkan anak perempuan beliau, mudah-mudahan selamat melahirkan anak, kandungannya juga selamat, kedua-duanya sihat insya-Allah, amin. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita mohon kepada Allah juga malam ni doa sungguh-sungguh boleh. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Saya nak minta aminkan doa aja, tapi sungguh-sungguh. Saya minta yang belakang-belakang semua mari penuhkan depan ni. Yang kosong ni mari, tapi duduk jarak-jarak, jaga SOP, mari dekat-dekat lagi. Ni 3 saf depan saya ni kosong ni, mari dekat-dekat. Boleh? Saya minta ayah-ayah di belakang tu mari ke depan. Ibu-ibu kekal kat situ, jangan bergerak. Kan? Ni ayah-ayah aja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duduk dengan penjarakan ikut SOP insya-Allah. Saya nak minta aminkan doa. Oleh sebab malam ni malam terakhir saya di Pulau Pinang setelah 3 hari saya di sini, maka saya ambil kesempatan, masya-Allah tabarakallah, untuk mengucapkan ribuan terima kasih, ya, ahli khidmat yang orang tak nampak. Orang nampak ustaz aja, tapi orang tak nampak ahli khidmat, iaitu Pak Abu dan Sayyid Ramadan. Terima kasih banyak-banyak sepanjang 3 hari memandu saya, bawa saya ke sana kemari, kan? Sampai bawa tepi padang kota tadi, tengok orang pancing ikan, pegang rod orang tangkap gambang, bukan saya pancing, pegang rod orang saja. Rod saya dalam kereta tu, kan, memang tak boleh jadi, kan? Memang sakit hati tengok orang pancing ikan, pasal apa? Rod kita tertinggal dalam kereta. Tu yang sakit hati tu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Pak Abu dan Sayyid Ramadan sepanjang 3 hari sentiasa bersama dengan saya, Masya Allah tabarakallah. Kita doakan juga orang yang khidmat ni dapat Allah. Orang khidmat ni dapat Allah insya-Allah, ya. Dan kita doa sungguh-sungguh malam ni, minta pada Allah sungguh-sungguh. Kalau lidah berat nak sebut amin, tanya diri sendiri, dosa apa yang aku buat ya Allah sampai lidah aku berat untuk mengaminkan doa. Dosa apa yang aku buat ya Allah sehingga lidah aku berat untuk berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Dosa apa yang aku dah buat ya Allah sampai lidah aku berat untuk berselawat kepada-Mu ya Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa apa yang aku buat ya Allah sampai aku rasa ya Allah susahnya mata aku nak mengalirkan air mata. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia, doakan kami juga, doakan Ustaz Firdaus, doakan saya, kan ditakdirkan Allah kalian masuk ke syurga dan tak nampak saya, mohonlah kepada Allah, doalah kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa saya.
minta kepada Allah. Ya. Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabul jannati ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni syurga, menjerit panggil penghuni syurga, an afidu alaina minal ma, wahai penghuni syurga, bagilah sedikit air yang ada pada kamu untuk kami. Wa ma razaqakumullah, wahai penghuni syurga, bagilah sedikit rezeki yang Allah bagi pada kamu untuk kami. Qalu, penghuni syurga balas balik, mereka jawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin, minta maaf, Allah telah mengharamkan air dan rezeki itu untuk orang-orang kafir. Gambaran betapa dahsyatnya azab neraka itu. Saat tak jumpa saya dekat syurga, doa minta Allah ampunkan dosa saya. Ya, kalian yang datang ni orang soleh, orang baik, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Kita tengok orang lain pun sentiasa sangka baik. Tengok orang tak solat, mulut kata insya-Allah dia akan jadi orang yang soleh. Tengok orang bermaksiat, ya maksiat tu haram, tapi mulut kita kata insya-Allah mereka akan jadi orang yang baik, mereka akan jadi orang yang soleh. Tengok wanita tak tutup aurat, mulut kita kata insya-Allah dia akan jadi wanita yang solehah. Selalu minta doa. Biasanya kita tengok orang tak baik, mulut kita suka mengata. Malam ni azam kita nak tukar mulut kita, nak doa yang baik-baik untuk orang yang tak baik. Sebab kita pun ada sejarah hidup yang tak baik. Ingat dosa silam kita malam ni, insya-Allah kita doa sungguh-sungguh kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah. Hati kami sangat kotor dengan hasad, dengki, dendam, kesumat ya Allah. Maka bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati keluarga kami ya Allah, bersihkanlah hati masyarakat kami ya Allah, sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami sangat keras untuk mengalirkan air mata taubat kami kepadamu. Hati kami sangat keras dengan sifat sombong, ego dan takabur kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah, lembutkanlah hati masyarakat kami ya Allah, lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba yang pemarah ya Allah. Kami saling benci-membenci antara satu dengan yang lain ya Allah, asbab daripada perbezaan ideologi politik di kalangan kami ya Allah, sehingga ada di antara kami yang menghalalkan putus silaturahim ya Allah. Maka sejukkanlah hati kami ya Allah, sejukkanlah hati keluarga kami ya Allah, sejukkanlah hati masyarakat kami ya Allah, sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami ketika hidup mereka ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada mereka ya Allah. Ramai orang memuji kerana khidmat kami kepada para ulama ya Allah, tetapi kami tidak khidmat dan berbakti kepada ibu dan bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berdosa dengan ibu dan ayah kami ya Allah pada hari kematian mereka. Sepatutnya
Sumbangan terakhir seorang anak kepada mayat ayah dan ibunya, tangan kamilah yang menguruskan mayat mereka ya Allah, tetapi kami wakilkan kepada orang lain, ampunkan kami ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mandikan mayat mereka sehingga orang lain melihat segala aib di tubuh ayah dan ibu kami, ampunkan kami ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengkafankan mereka ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengimamkan solat jenazah mereka, asbab daripada kejahilan kami, ampunkan kami ya Allah. Lebih malang lagi ya Allah, ketika sepatutnya kali terakhir tangan kami menyentuh jenazah mereka, tetapi kami wakilkan juga kepada orang lain menyambut jenazah mereka dalam liang lahat itu, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berdosa dengan amanah anak-anak dan isteri yang Engkau kirimkan kepada kami ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami, tidak ada satu hari pun kami pernah menceritakan kebesaran-Mu kepada anak dan isteri kami ya Allah. Kami tidak menjadi ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami sangat mencintai-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan belas kasihan-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada wabak COVID-19 yang sedang menular ini ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang sakit ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah Siti Nur Alifah binti Haji Zabidi ya Allah. Mohon Kau permudahkanlah beliau dan kandungannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Lindungilah barisan hadapan negara kami yang bersusah payah berhadapan dengan wabak ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah. Jika Engkau takdirkan malam ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah, jika Engkau takdirkan minggu ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah, jika Engkau takdirkan bulan ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah, pada malam ini dan malam-malam yang akan datang kami maafkan semua kesalahan muslimin dan muslimat terhadap kami ya Allah. Mereka yang pernah menzalimi kami, mereka tipu duit kami, mereka sebar aib kami, mereka fitnah kami, mereka hancurkan maruah kami malu ya Allah. Tapi pada malam ini ya Allah, kami maafkan mereka ya Allah. Tukarkanlah kebencian di hati kami dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka ya Allah. Maruah kami hancur, kami malu ya Allah, kami benci ya Allah. Tapi pada malam ini kami maafkan mereka ya Allah. Tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau takdirkan malam ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Kau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Matikan kami di jalan dakwahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika kami sujud kepada Engkau ya Allah dalam solat isyak sebentar nanti, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu ya Allah. Apabila kami bangun dari sujud itu ya Allah, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu hingga ke akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata kami mata yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga malam ini mata kami masih melihat yang haram, ampunkan kami ya Allah. Jadikanlah telinga kami telinga yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga malam ini telinga kami masih mendengar umpat dan fitnah ya Allah. Jadikanlah mulut kami mulut yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga malam ini mulut kami masih bercakap tentang keburukan dan keaiban orang lain, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kaki dan tangan kami kaki dan tangan yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Kaki dan tangan kami pernah menyakiti orang lain dalam bentuk perbuatan dan tulisan-tulisan kami di media sosial, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah,
jadikanlah kemaluan kami kemaluan yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Kemaluan kami pernah bermaksiat kepadamu, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu datangnya wabak ini asbab daripada kemurkaan-Mu terhadap kami ya Allah. Di atas kemaksiatan dan penderhakaan kami ya Allah, ampunkan kami dan umat ini ya Allah. Ampunkan kami dan umat ini ya Allah, sehingga terangkat segala wabak ini dan hilang kemurkaan-Mu terhadap kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada hukuman yang lebih berat terhadap kami di saat Engkau tidak mahu bertemu dengan kami di tengah malam ini ya Allah, sehingga Engkau biarkan kami lena di buai mimpi ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Datangkanlah nusrah-Mu kepada madrasah-madrasah kami ya Allah. Datangkanlah nusrah-Mu kepada madrasah-madrasah kami ya Allah. Sangat sukar kami bangunkan madrasah-madrasah kami. Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanarabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.